Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-faqih Syekh Salim bin Sumair bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair al-Hadrami al-Syafi'i. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada pagi yang berbahagia ini untuk sama-sama kita duduk di dalam satu majlis ilmu. Moga-moga dengan kehadiran kita pada pagi ini diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dilipatkan ganjaran pahala kepada kita dan seterusnya dimasukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengasas ataupun mudir sekolah dan seluruh ahli jawatan kuasanya yang terlibat dalam menjayakan segala program-program ilmiah dan program-program yang berkait dengan hal-hal akhirat di sini, dan seterusnya kepada ahli jawatan kuasa kampung, ketua-ketua kampung ke, para imam, para hadirin, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Sekali lagi kita bertemu pada kali ini setelah dibuat perbincangan dengan Tuan Ismail kita. Maka kita merencanakan tiap-tiap bulan kita akan buat konsep fardu ain. Jadi ada 3 minggu kelas pengajian, dan minggu yang keempat tu kuliah jemputan mungkin. Tapi kuliah yang minggu pertama, kedua dan ketiga ni kita bawa konsep fardu ain, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, atau kama qala. Mafhum hadis talabul ilmi, talab tu maksudnya tuntut. Al ilmu, ilmulah, tuntutlah ilmu. Faridatun, faridah ni asal kataannya fardun. Fardun tu maknanya wajib. Makna wajib ma yusabu ala fa'iluhu wa yu'aqabu ala tarikuhu. Maknanya buat dapat pahala, meninggalkannya dapat dosa.
Jadi tuntutlah ilmu itu wajib. Maknanya mengaji ni boleh pahala. Dan kalau tak mengaji pula boleh dosa. Malah ada pendapat ulama yang sedikit keras, syadid, dipanggil syadid kalau dah bahasa orang mengaji ni. Ada pendapat yang syadid, pendapat yang sedikit keras. Dia kata orang yang tidak mengaji, kalau jahil dah mengaji tapi jahil dimaaf. Tapi ni ada pengajian dia tak mengaji, sengaja tinggalkan, maka akibatnya dia jadi jahil. Maka ada pendapat yang keras mengatakan setiap saat dia berdosa pada Allah. Setiap saat apa dia buat pun dosa. Buat ni dosa, buat tu dosa. Sebab dia mengekalkan dirinya dalam keadaan jahil, sedangkan di sana dia boleh untuk mengaji tentang hal-hal ilmu agama. Sebab apa pula gitu? Sebab ilmu dunia kita boleh mengaji, takkan ilmu akhirat kita tak boleh mengaji. Sedangkan yang nak bawa balik kita ni di hadapan Allah nanti ialah ilmu akhirat, bukan ilmu duniawi. Sebab itulah kita baca dalam suratul Fatihah ayat yang keempat berbunyi Maliki Yaumiddin. Apa makna Maliki Yaumiddin? Malik tu makna raja yang menguasai, yaumi hari, ad-din tu agama. Allah kata dalam ayat keempat Fatihah tu, akulah raja pada hari agama. Apa maksud hari agama? Iaitulah hari kiamat. Jadi nak maksudkan hari kiamat tu nanti yang dibicarakan ialah agama, tak bicara hal dunia. Tak bicara apa nama sipil matematik ke, tak bicara soal sains, tak bicara. Tapi yang dibicarakan ialah soal Islam dan soal iman. Jadi sebab tu tak dapat tidak, ilmu agama ni sangat-sangatlah penting. Dan wajibnya pula dalam hadis yang kita bacakan tadi, ala kulli muslim. Ala tu maknanya atas. Atas ni maknanya dibebankan ke atas. Kulli setiap muslim, semua orang Islam. Bila sebut kulli muslim maknanya merangkumi semua, sama ada lelaki ataupun perempuan, baik muda, baik tua, baik sihat, baik sakit, tak kira siapa-siapa pun. Sebab dalam hadis sebut kulli muslim, tiap-tiap orang Islam. Maka tak ada siapa pun yang terlepas daripada pengajian ilmu-ilmu fardu ain. Dan yang ilmu yang wajib kita kena belajar sebagai seorang Islam tak banyak, 3 sahaja. 3 sahaja. Kalau ambil subjek SPM tu lagi banyak, benar tak? Tapi ilmu agama ni 3 sahaja, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. Jadi hasil perbincangan ni Ustaz Nazmi Yusof, dia belum masuk lagi lah. Ustaz Nazmi Yusof daripada Kiam juga, dia akan bawa ilmu tauhid, iaitu kitabnya kitab Risalatul Tauhid. Kemudian ilmu fiqh akan dibawa oleh saya sendiri dengan kitabnya Safinatun Najah. Kemudian bahagian ilmu tasawuf akan dibawa oleh Ustaz Syafiq Syahmi dengan kitabnya Penawar Bagi Hati. 2 minggu yang sudah dia lah tu. Baik, jadi insya-Allah 3 minggu tiap-tiap bulan tu kita belajar ni lah fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf. Insya-Allah target kita sampai khatam kitab lah. Kitab tu nanti insya-Allah pihak pondok kami akan cuba sediakan dan berhubung dengan Cik Ma'in sendiri, nanti kita akan bedak-bedakkan lah. Cumanya kitab ni, 3 kitab ni dia ada kitab Jawi, ada kitab Rumi. Selesa Jawi ke selesa Rumi? Jawi. Nak Jawi alhamdulillah. Ingat jawapan tadi Rumi. Jawi alhamdulillah lah. Tapi kalau ada nak Rumi pun boleh juga. Sagi dia Jawi, dia terkiak-kiak. Ustaz baca muka surat lain, dia buka muka surat lain. Tak apalah, yang penting kita mengaji. Yang penting kita mengaji. Baik, jadi pagi ni saya masuk dah. Dan cuma saya terangkan serba ringkas dulu. Mungkin yang ada depan saya ni orang mengaji dah, orang alim dah lah, insya-Allah. Tapi sebabkan ni kuliah umum, kita kena pukul rata lah. Jadi mungkin juga di depan kita ada orang yang tak biasa lagi kuliah. Jadi kita kena cerita daripada basic lah. Jadi kalau siapa yang dah tahu apa yang kita cerita ni, anggaplah ini sebagai ulang semula ataupun mengaji semula. Yang belum tahu boleh dia ambil lah ini sebagai satu ilmu. Baik. Saya terang 3 ni dulu dia punya mukadimah.
Baik, ilmu tauhid tu apa dia? Ilmu tauhid ialah ilmu akidah, ilmu yang nak membicarakan tentang soal iman, soal keyakinan kita pada Allah dan keyakinan kita pada Rasul, dan keyakinan kita pada perkara-perkara yang kita tak nampak jelas dengan mata kasar. Yang ni perkara gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Iaitu orang-orang yang beriman ni dia percaya kepada perkara-perkara yang gaib. Macam mana nak boleh percaya tu? Yang ni lah namanya ilmu tauhid, ilmu akidah. Dan takat mana kita anggap kita semua ni orang awam lah. Takat mana orang awam nak kena mengaji ilmu tauhid, ilmu akidah? Adakah nak kena mengaji macam tok-tok guru, macam ustaz-ustaz, macam di pondok? Tak. Bagi orang awam, memadai mengaji ilmu akidah ni, dia tahu sifat yang wajib bagi Allah dan sifat yang mustahil bagi Allah dan sifat yang harus bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Sifat yang mustahil bagi Allah pun 20 juga lawan dia. Kemudian sifat yang harus bagi Allah 1. Jadi jumlah tu 20, 21. Jumlahnya 41. 41 tu terkandung dalam kalimah La ilaha illallah. Dalam kalimah La ilaha illallah. Kemudian kita mengaji pula 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul lawan dia, dan 1 yang harus bagi Rasul. Maka campur 4, 4, 1, 9. Maka 9 itulah termasuk dalam kandungan Muhammadur Rasulullah. Maka bila 41 yang tadi campur balik dengan yang 9 ni, jumlahnya jadi 50. 50 itulah kata ulama namanya 50 aqaidul iman, 50 simpulan iman. Maka bila 50 simpulan iman ni kita belajar, barulah lengkap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malah ada sedikit pandangan yang keras mengatakan siapa yang tak mengaji 50 aqaidul iman, maka dikhawatiri syahadahnya tidak sah. Takut syahadahnya tu tak lengkap, tak betul-betul syahadahnya tu jelas daripada hati dia. Takut syahadahnya sekadar di bibir sahaja. Jadi inilah fungsi ataupun kenapa pentingnya kita kena mengaji ilmu tauhid ataupun yang disebut sebagai ilmu akidah. Selanjutnya nanti Ustaz Nazmi Yusof dia akan ceritalah. Ini saya cerita mukadimah sahaja, dia punya depan dia saja. Jadi orang awam sampai situ tak apa dah. Tak mengaji sampai dalam-dalam sangat, itu tak apa dah. Kalau dalam lagi, dia lagi dahsyat lah. Kitab dia lagi tebal. Ada tanjizi hadis, tanjizi qadim, yang itu mungkin berat bagi orang awam. Kita orang awam yang tu tak apa dah. Cuma masalah kita di akhir zaman ni, kadang-kadang benda basic ni pun orang awam tak lepas. Benda basic ni pun kadang-kadang orang awam masih lagi sangkut. Sedangkan soalan ni bocor dah. Dalam kitab Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Samad kata dah, masuk dalam kubur nanti soalan akan ditanya Mar Rabbuka, siapa Tuhan kamu. Macam mana kita nak jawab Allah Rabbi kalau kita tak kenal siapa Allah, kan? Jadi ini kita kena belajar untuk mengenal Allah. Jadi dengan mengenal Allah itu dengan kenal akan sifat-sifatnya, barulah kita boleh jawab. Bila ditanya oleh malaikat Mar Rabbuka, Allahu Rabbi, Allah lah Tuhanku, baru boleh jawab Allah. Sebab dia kata takkan tak boleh jawab ustaz, semua orang boleh jawab. Atas muka bumi ni tanya mak rempit pun boleh jawab Allah, betul tak? Kan? Mak rempit tengah laju buat motor, kita pun kejar, laju gak motor kita, kan? Duduk sebelah dia tanya, mak rempit, Tuhan nama apa? Dia sebut tak Allah? Sebut. Sampai pacak tayar depan dia sebut Allah, kan? Maknanya dia pun tahu Allah dah. Kalau mati boleh sebut Allah? Belum tentu. Sebab apa? Yang atas tanah ni, atas muka bumi ni boleh jawab Allah, sebab yang jawab tu bibir. Masuk dalam kubur nanti yang jawab bukan bibir. Kalau bibir jawab memang boleh jawab. Masalah bibir dah kerah kaku, mati dah kan, mana bergerak dah. Jadi bukan bibir ni yang nak jawab dalam kubur. Habis yang nak jawab dalam kubur roh kita. Roh tu makanannya ilmu. Jasad makanan kita nasi lemak. Jasad makanan roti canai, itu jasad. Tapi makanan roh ialah ilmu. Itu disebut sebagai makanan batin. Jadi kalau roh tak pernah makan ilmu masa hidup kat dunia, macam mana roh nak jawab dalam kubur? Nak jawab Allah Rabbi tu macam mana nak jawab? Yang ni kan kadang-kadang
Nah, kita terlepas pandang. Kalau sekadar boleh jawab Allah, orang kafir pun boleh jawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Allah sebut dalam Quran. Wahai Muhammad, kalau kamu tanya kepada puak-puak kafir ni, siapa cipta langit dan siapa cipta bumi? Allah jawab dalam tu, la yaquluna Allah. Sudah tentu mereka akan jawab, Allah cipta langit, Allah cipta bumi. Orang kafir pun boleh jawab Allah. Ada orang kafir boleh jawab Allah. Kita tanya Acong. Acong dia jual sayur. Acong itu Tuhan orang Islam apa nama? Dia boleh jawab tak? Dia kata Allah lah. Kata pelat lah sikit dia Acong. Kan? Lepas tu kita tanya Mat jual daging sebelah. Mat, Tuhan orang Islam nama apa? Allah lah, dia kata. Okey, dua-dua boleh jawab. Kita pun tanya Acong sekali lagi. Acong itu Allah macam mana sifat? Ayya, dia kata. Sifat saya tak tahu mah. Itu lu tanya lu punya ustaz mah, dia kata. Acong mana tahu sifat Tuhan. Kita tanya Ahmad jual daging sebelah ni. Mat, itu Allah sifat macam mana? Sifat Allah. Tengok Ahmad pun jawab ayya. Ahmad pun tak tahu. Dah apa beza Ahmad dengan Acong? Jadi kita tak nak. Kita ni sama je. Bahawa kita tahu Allah tu Tuhan, Tuhan tu Allah. Kalau tahu tu baru tahu. Tahu tu sama dengan orang lain. Orang kafir pun tahu. Tak? Tapi kita bukan sekadar nak tahu. Kita nak kenal. Kita nak makrifah. Bila kenal, barulah dia tak berani nak langgar hukum Allah. Sebab dia kenal siapa Allah. Beza tahu dengan kenal. Macam tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, boleh jadi belum kenal saya. Boleh jadi. Mungkin baru tahu je saya. Apa tahu? Tahu tu tahu nama saya Syakir. Tahulah saya daripada Kiam. Tapi lebih daripada tu kita tak tahu. Isteri dia berapa, anak dia berapa, umur dia berapa, asal kampung mana, ada tak tahu. Sebab dia tahu asas dia. Begitu juga. Kalau kita sekadar tahu Allah tu Tuhan, nama Tuhan tu Allah, itu baru tahu. Belum lagi kenal. Nah, kenal ni detail. Kenal macam mana? Anak murid saya. Panggil budak tu, Dek, ustaz ni nama apa? Syakir. Dia duduk mana? Dia asal Shah Alam, Selangor. Sekarang dia duduk ni Batu Hampa. Dia kahwin dengan orang Batu Kurau. Kan? Anak dia baru 2 orang. Isteri baru seorang. Baru. Kan? Nampak? Dia boleh cerita. Dia cerita satu-satu. Sampai ke nenek moyang semua dia tahu. Sebab apa? Sebab dia kenal. Sebab apa dia kenal? Sebab dia duduk dengan saya sudah lama, bertahun-tahun, 6-7 tahun duduk dengan saya. Jadi dia kenal sangat. Jadi kalau kita ni tak kenal Allah, persoalan yang timbul, adakah baru semalam kita masuk Islam? Sedangkan kita jadi Islam ni dari kecil lagi. Dah berapa tahun dah umur kita? Boleh jadi 60, 70, 80 tahun. 80 tahun jadi Islam, tak kenal Allah. Sekadar tahu je nama Allah. Apa sifat Allah tak tahu. Jadi maknanya ini yang kita kena risaukan. Jadi atas kerisauan masyarakat ni lah kami pihak para asatizah ni mengambil inisiatif. Kita buat program macam ni. Kita buat kuliah gini, insya-Allah kita mengaji sama-sama. Sama-samalah kita kenal Tuhan kita. Moga-moga kita mati dalam keadaan iman yang sempurna dan akhirnya Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya. Insya-Allah. Itu ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu fiqh lah last kali saya cerita ilmu tasawuf pula yang akan dibaca oleh Ustaz Syafiq Syami. Ilmu tasawuf pula ialah ilmu yang menceritakan tentang hal-hal kebatinan, hal dalaman, yakni hal yang berkait dengan akhlak. Hal akhlak. Kalau ilmu tauhid tadi cerita tentang tauhid, ilmu fiqh cerita tentang ibadat. Ilmu tasawuf ni dia nak jaga dua-dua ilmu ni. Ibarat kalau untuk guru kami buat contoh, ilmu tauhid tu ibarat makanan, nasi ke mi goreng ke tak kira lah. Ilmu fiqh tu ibarat air minuman dia, fresh orange ke, air air sirap ke, air apa tak kira lah, bubuh lah air apa pun. Dan ilmu tasawuf tu tudung sajinya. Tudung saji, dia yang nak lindung mi tadi dengan air ni tadi. Dia nak lindung tauhid, nak lindung fiqh. Andai kata kita tak mengaji ilmu tasawuf,
Makanan tu memang ada, air tu memang ada, tauhid memang ada, fiqh ada, tapi tak tutup dengan tasawuf. Maka takut-takut tauhid kita boleh jadi rosak, fiqh kita boleh jadi rosak. Mi itu boleh basi, air itu boleh jadi kotor, sebab tak ditutup, tak dilindung. Jadi nak lindungnya ilmu tasawuf. Kenapa Ustaz cakapnya tu? Ada orang dia mengaji tauhid, tapi akhirnya dia jadi sombong. Ni kalau kita ambil tahu tentang isu-isu semasa, pernah berlaku dulu ustaz-ustaz di kalangan ustaz-ustaz sendiri bergaduh, sama-sama ustaz bergaduh. Okey, apa? Ada ustaz yang berpegang pada sifat 20, ada ustaz yang berpegang kepada tauhid 3 serangkai. Dia jalan tauhid ni ada 2, satu tauhid sifat 20, satu lagi tauhid 3 serangkai. Tauhid 3 serangkai ni uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Selalunya yang 3 serangkai ni geng-geng college, geng-geng universiti. Kalau yang tauhid sifat 20 ni geng-geng pondok. Lepas tu sama-sama ni bergaduh mana satu betul, mana satu salah. Yang ni maki yang ni hentam yang ni. Ni masalah sebab apa? Tak mengaji tasawuf. Yang pentingnya kita nak mentauhidkan Allah. Duk gaduh pasal soal kalimah, soal perkataan, soal ilmu. Nah, yang penting sampai tak kepada Allah. Kalau betul kamu kenal Allah, kamu tak akan gaduh isu ni. Jadi maknanya dia yang dah tarah ustaz pun tak reti lagi. Tu nak ceritanya. Sebab apa? Sebab tak disulam ilmu tu dengan tasawuf. Tak ditundukkan hati tu supaya merendah diri, jangan sombong. Itulah dia ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni dia bicara sifat-sifat gitu. Sifat-sifat mazmumah dan sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat yang tercela. Kadang-kadang kita jenis mengaji dah macam ni kan. Ada kawan-kawan kita yang jenis tak datang kuliah, tak datang mengaji, kita pun pandang rendah kat dia. Jadi kita nak keluar pergi sini tadi, dia pun tegur, mana Minah? Contoh ada nama Minah ni. Ada tak? Ada nasib baik. Kata, mana Minah? Tanya. Dia berkata, aku nak pergi kuliah ni. Oh, kuliah bagusnya. Memang bagus, tak macam hang. Dia bantai stepek tu kawan tu. Nak tergolek kawan tu. Nampak? Jadi jangan macam tu. Itu menunjukkan bahawa dia rasa dia lebih baik daripada orang lain. Itu makna rosak akhlak. Itu buruk. Jadi kalau kita cakap gitu, kita datang mengaji ni pun pahala tak ada. Habaq am-mansura, jadi debu berterbangan. Walaupun kita dah duduk di tempat yang baik, kita dah berubah daripada tak elok kepada elok, kita dah hijrah, kita dah jadi orang soleh, dah jadi orang solehah. Walaupun begitu, jangan kita pandang orang di luar sana lebih hina daripada kita. Tapi kita tetaplah memandang bahawa mereka mungkin lebih baik daripada kita pada sudut yang lain. Tak apa, bersangka baik sudah. Husnuzoni nama dia. Kan? Jadi tak payah nak rasa kita lebih baik daripada orang lain. Takut-takut merosakkan akan hati kita. Tu yang jadi sombong, takabur, riak, ujub, macam-macam penyakit ni. Jadi nak cerita soal penyakit-penyakit hati ni akan dicerita oleh Ustaz Syafiq Syami dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, sesi bahagian ilmu tasawuf. Itulah ilmu tasawuf. Dia nak cuci hati. Dia penyakit jasad, kalau kita kena, bukanlah kita kata tak kisah, tapi maknanya tak apa lagi kalau kena. Sebab penyakit jasad tak menyebabkan masuk neraka. Tak adalah orang pakat beratur depan pintu neraka Jahannam. Malaikat tanya, kenapa ni ramai-ramai beratur depan pintu neraka Jahannam? Awak kena masuk neraka. Dia pun kata, sebab kami geng kencing manis. Dia kata tak ada. Kencing manis tak menyebab masuk neraka. Sakit jantung tak menyebab masuk neraka. Penyakit-penyakit jasadi ni tak menyebabkan kita akan dihumban ke dalam neraka Allah. Tetapi penyakit rohani lah yang menyebabkan kita akan merengkok masuk ke dalam neraka Allah. Sebab tu lebih bahaya penyakit rohani daripada penyakit jasmani. Penyakit riak, ujub, takabur lagi bahaya daripada coronavirus tu sendiri. Kalau takdir katalah, bukan kita doa, takdir kata terkena coronavirus, orang pun jauh pakat tak nak kawan dengan kita, rumah kita kena sekat apa semua, dikebumikan pun tak boleh ramai-ramai apa semua, terkena. Tapi dia mati dalam keadaan iman, maka takdir nanti hari akhirat dia dapat masuk syurga. Daripada mati orang ramai ada, semua ada, macam biasa mati. Rupa-rupanya matinya iman dia rosak. Dengan tak tudung kepala,
tak ikut perintah Allah, maka mana tempat dia akan dimasukkan? Neraka. Jadi bukan soalannya sakit apa atau mati kerana apa, tapi mati agama apa tu jadi persoalan. Sebab itulah Tok Khatib baca dalam khutbah selalunya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Yang tu yang ditekan sangat. Jangan kita mati melainkan kita mesti mati dalam Islam. Tapi kita jangan overconfident. Sekarang hidup sebagai orang Islam kan Ustaz, mesti mati Islam. Belum tentu. Belum tentu. Baca dalam kitab Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub. Seorang tok wali namanya Basisah, matinya dalam kafir. Wali tu, wali mati kafir. Dia punya karamah saja boleh terbang. Dia nak pergi mana, pejam mata celik sampai dah tempat. Kita pejam 14 kali kat sini tak? Betul tak? Kita bukan wali, kita kuali. Kita tak sampai makam lagi. Dia sampai makam dah. Walau begitu, tapi kalau Allah tak selamatkan dia, akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Mati kafir ni. Mati sembah syaitan lah sekali. Baca dalam kitab tu cerita hikayat dia. Jadi nak beri pengajaran pada kita, nak maklumkan bahawa kita ni sampai bila-bila tidak ada zon selamat. Zon selamat tu tak ada, melainkan bila kedua belah-belah kaki kita ni dah masuk dalam syurga Allah. Masuk dalam syurga, barulah kita dikira sudah berada di tempat yang selamat, zon kita selamat. Tapi selagi mana belum masuk situ, tak selamat. Hebatlah macam mana pun. Dulu kita duduk lepak luar, duduk lepak kedai kopi, tak main masjid surau ni, kuliah-kuliah ni tak datang. Sekarang kita dah datang. Walaupun kita dah boleh duduk dalam majlis ilmu, duduk di masjid, duduk surau, kawan pun geng baik-baik, geng-geng tudung labuh lah, geng-geng kopiah kita kawan. Walaupun begitu, jangan ingat kita berada di tempat yang selesa, di tempat zon yang selamat. Jangan seolah-olah bila kita dah jadi begini, kita takkan tersesat. Lagi tinggi can nak sesat. Risiko dia lagi tinggi. Sebab apa? Sebab lagi tinggi taat, lagi tinggi ujian. Lagi naik kita punya makam, lagi besar ujian yang akan diuji ke atas kita. Allah akan uji. Sebab tu ujian orang awam tak sama dengan ujian tok imam. Ujian makmum dengan ujian imam lain. Ujian imam bila dia baca dalam semayang, Bismillahirrahmanirrahim. Speaker pula bergema. Takbir tu Allahu Akbar. Lepas tu setan pun cucuk kat telinga dia. Amboi, sedapnya suara macam Imam Mekah. Tu dah kena dah tu setan cucuk. Dia pun kata, relax Tan, jangan up sangat, relax. Nampak? Dah kena pujian. Ujian makmum takkan nak riak kot, dia sembahyang belakang senyap gitu tapi tu imam dah diuji dah situ. Tok Bilal azan sedap, duk puji apa semua. Puji tak salah, tapi kita macam mana kita nak jaga supaya jangan rasa hebat, jangan rasa lebih pada orang lain. Rasa biasa sudahlah. Memanglah lumrah fitrah bila orang puji kita, kita senyum, kita suka. Tapi jangan sampai senyum tu kat sebulan. Orang tu puji sekali je, tapi sampai sebulan senyum. Tu maknanya dah masuk dalam hati. Ni orang puji masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, habis. Hari tu orang puji, esok lupa dah. Tak payah duk ingat-ingatkan sangat. Yang nak kena ingat orang kritik kita, itu kena ingat. Orang kata hang ni apalah, yang tu kita kena main selalu ingat, supaya kita tak buat lagi kesalahan yang orang tegur pada kita. Supaya kita jadi baik selalu. Itulah dia ilmu yang dipanggil sebagai ilmu tasawuf, nak mendidik akhlak kita supaya jadi baik. Sebab tu Nabi kata innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi akhlak yang terbaik ialah baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, yang ketiga, iaitulah ilmu yang sendiri saya yang akan bacakan, iaitu kitab Safinatun Najah, iaitulah namanya ilmu fiqh.
Apa dia ilmu fiqh? Ilmu fiqh berkisar tentang hal-hal ibadat. Jadi bersesuaianlah dengan pengusi kita sebut tadi. Sesi saya ni kita buat soal jawab, sebab selalunya soalan-soalan biasa orang tanya ni mesti tanya berkait dengan fiqh, berkait dengan ibadat. Ustaz, semayang kalau macam ni sah tak? Ustaz, gini boleh tak? Boleh tak macam ni? Halal tak macam ni? Itu semuanya berkait dengan fiqh, berkait dengan hal ibadat. Cuma kita nak fahamkan, fiqh bukan hanya semata-mata semayang. Tapi fiqh ni ialah segala urusan kerja buat kita di atas muka bumi ni. Mana yang kita buat apa pun semua berkait dengan fiqh. Fiqh ni dia syarak dia, hukum dia 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Maknanya apa saja kita buat tak lari daripada 5 hukum ni. Kita buat apa pun mesti 5 hukum ni. Kita datang mengaji ni, hukum ni apa? Masuk dalam wajib. Lepas habis kuliah ni kita makan. Ada makan? Ada. Ada makan. Makan hukum masuk tang mana? Wajib juga. Nanya wajib makan. Kan? Harus. Jadi masuk kot harus. Lepas tu beli barang niaga wajib. tak wajib lah, harus je. Nak beli barang niaga harus. Lepas tu kita nak keluar sekejap gini, nak pergi mana? Nak pergi kedai harus. Orang tanya nak pergi kedai nak buat benda, nak pergi tikam nombor ekor kata dia. Haram. Jadi mesti apa saja kita buat termasuk dalam 5 hukum ni. Sama ada kita buat tu masuk dalam wajib, sama ada kita buat tu masuk dalam sunat, sama ada kita buat tu masuk dalam harus, ataupun masuk dalam makruh, atau masuk dalam haram. Maka takkan terlepas daripada 5 hukum. Jadi maknanya apa saja tindakan kita buat atas muka bumi ni, sama ada boleh pahala, atau boleh dosa, atau tak boleh apa-apa. Jadi nak kena tengok supaya bila kita faham benda ni, yang boleh pahala kita buat banyak-banyak, yang tak boleh pahala kita buat biasa-biasa, yang boleh dosa kita jangan buat langsung. Itu tujuan mengaji ilmu fiqh, yang berkait dengan soal-soal hal-hal ibadat kita. Tak apalah, selebihnya kalau ada mana tak faham, boleh tanya soalan nanti di bahagian hujung pengajian kita ni. Kemudian saya terus nak masuk, kitab belum ada, tapi saya cerita sedikit mukaddimah kitab. Mukaddimah kitab. Jadi insya-Allah bulan hadapan kita boleh bagi-bagikanlah kitab. Jadi mengaji kita dengan berkitab. Ini semua saya nak tunjuk, ni kitab saya lah. Dah tak koyak dah kitab ni. Inilah kitab dia, nipis je. Nipis je. Tapi nipis-nipis ni pun mungkin daripada janggut saya hitam sampai naik putih. Itu pun tak tahu khatam ke tak khatam lagi. Kita nampak nipis je. Saya mula-mula masuk pondok macam tu lah. Tok guru buka kitab, kita tengok nipis, kita kata yang ni sebulan habis ni. Tengok-tengok 2 tahun tak habis ni. Itu mengaji tiap-tiap hari di pondok. Tiap-tiap hari kita mengaji sebulan sekali. Lagi lah, tak tahu siapa khatam dulu. Kitab khatam dulu ke kita khatam dulu dah. Nampak? Tak apa, yang penting bukan soal nak khatam, soalnya nak dapat ilmu. Kalau mengaji nak khatam, boleh khatam. Saya boleh baca straight je sampai habis kitab ni 1 hari. Tapi apa yang kita dapat? Kita faham ke tak? Tak faham. Jadi yang kita nak bukan khatam, yang kita nak faham. Biar tak khatam tak apa, janji faham. Tak dapat banyak, dapat sikit. Okey? Baik. Saya bacakan dulu. Dan satu lagi, sebelum pergi jauh, saya nak maklumkan cara saya mengajar ialah cara pondok. Cara pondok ni maksud macam mana? Maksudnya kita baca satu-satu. Memang saya akan baca sikit je. Kadang-kadang sebaris ayat je, kuliahnya sampai 1 jam. Sebab kenapa saya bagi tahu awal ni? Sebab pernah ada satu tempat surau tu, dia komplain. Dia kata ustaz ni dah lah datang sebulan sekali, baca sikit bila nak habis, dia kata. Jadi macam saya sebut lah, kita bukan nak habis, kita nak ilmu. Jadi memang kita akan hurai setiap satu tu, hurai betul-betul, biar betul-betul tahqiq sampai betul-betul kita faham. Bukan kita nak laju-laju, bukan nak cepat-cepat. Baik. Itulah cara pengajian di pondok. Baik, jadi kitab inilah kitab, namanya Safinatun Najah. Nama kitab tu Safinatun, Safinatun Najah, Naja. Kalau Jawinya sinfaya nun ta marbutah
alif lam nun jim alif. Safinatun Najah. Safinatun Najah ni makna dia bahtera, penyelamat, maksud dia tu. Bahtera, penyelamat. Safinah tu maknanya bahtera. Bahtera ni kapal lah, kapal ataupun perahu ke. An-Najah tu selamat, bahtera penyelamat. Jadi kenapa Syekh ni namakan Safinatun Najah, bahtera penyelamat? Diibaratkan kitab ni macam sebuah bahtera yang nak menyelamatkan orang-orang yang sedang lemas di laut. Siapa yang lemas tu? Kita. Lemas maksud mana lemas? Lemas dari segi ilmu. Ya, macam orang duduk tengah laut, kalau dia tak ada ilmu berenang, dia boleh mati kelemasan lah. Jadi bahtera ni sampai nak selamatkan dia. Macam tu lah. Kita tak ada ilmu, takut kita ibadat kita buat ni semua sesat, semua salah, semua tak betul. Jadi kitab ni datang untuk nak tolong kita betulkan ibadat kita, supaya tak adalah ibadat kita tu jadi salah. Sebab penat tuan-tuan, kita semayang sampai berlekuk dahi-dahi, rupa-rupanya balik jumpa Allah nanti hari akhirat, Allah kata tak sah. Apa kita nak kata? Nak patah balik bumi tak boleh dah. Jadi biar kita belajar betul-betul hal ibadat ni, supaya ibadat kita betul-betul sah. Bila sah, barulah ibadat tu sempurna, Allah pun terima, dapat pahala, boleh masuk syurga. Baik, tu dia. Fi pada ilmil fiqhi, dan kitab ini menceritakan tentang ilmu fiqh, nama dia. Ilmu fiqh. Makna fiqh ialah kefahaman. Al-fiqhu, fiqh tu maksudnya kefahaman. Apa yang kita faham dengan agama ni. Karangan orang yang alim. Dia kata yang dikarang oleh seorang yang alim, lagi fadil. Fadil ni maknanya orang keutamaan, orang yang dibesarkan dia, iaitu Tuan Syekh Salim. Nama pengarang kitab ni namanya Syekh Salim bin Sumair. Nama panjang ni panjang lagi, ni kita pendekkan. Namanya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Hadrami ni kat mana? Hadramaut. Hadramaut kat mana? Yaman. Jadi dia pengarang kitab ni asalnya orang Yaman, daripada Hadramaut, Yaman. Hadrami. Atas mazhab Syafi'i, dan kitab kita ni fiqh mazhab Syafi'i. Dan kita kena faham juga, dari segi fiqh ni mazhab dia ada 4. Ada mazhab Imam Malik, ada mazhab Imam Hanbali, ada mazhab Imam Hanafi, dan satu mazhab Imam Syafi'i. Daripada 4 ni, kita di Malaysia pakai mazhab Imam Syafi'i. Walaupun begitu, kita tidak menolak 3 lagi mazhab. Jadi kita kena pegang 3 lagi mazhab yang kita tak pegang tu, itu pun betul juga. Cuma kita yang kat sini ikut mazhab Imam Syafi'i. Okey, kemudian kita nak selesaikan kekeliruan masyarakat. Sebab buat Wahabi ni, dia kacau kita. Hati-hati tuan-tuan, sekarang zaman akhir zaman ni, dia pakai jubah agak, pakai kopiah agak, tengok gaya memang nampak ustaz, tapi dia golongan Wahabi. Wahabi ni nak sesatkan kita. Wahabi ni dia nak bawa kepada kita jangan bermazhab. Dia timbulkanlah, dia katakan kita kan umat Nabi Muhammad, apa nak ikut mazhab? Ikut Nabi Muhammad lah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Dia pun baca hadis. Dia kata, Nabi kata semayanglah seperti mana kamu melihat aku semayang. Maknanya Nabi suruh ikut Nabi Muhammad semayang, yang kita ikut Imam Syafi'i. Kenapa? Ni kalau ada dengar ustaz, jenis ustaz cakap macam ni, cok, itulah ustaz Wahabi. Jangan ikut dah dia. Tak betul. Jadi kenapa kita kena ikut mazhab? Dan persoalan, kenapa mazhab ni berbeza-beza? Islam kan agamanya satu. Kenapa ada aliran Syafi'i, ada aliran Maliki, Hanbali, Hanafi? Patut satu je lah. Patutnya kita faham macam tu. Tapi kenapa ada pecah-pecah? Yang ni yang kita tak faham. Sebenarnya dia gini, ayat Quran atau hadis satu turun, kadang-kadang ada perkara yang jelas dijelaskan dalam Quran dan hadis. Kadang-kadang ada perkara yang tidak dijelaskan secara detail. Dia perlu kepada ijtihad, pemikiran daripada kalangan ulama. Sebagai contoh, dalam hadis Nabi kata, bila kamu semayang letakkan tangan di dada. Persoalannya, di dada tu di mana? Mana yang dikatakan tepat di dada? Maka berlaku khilaf di kalangan ulama mazhab. Ada yang kata di sini, ada yang kata di sini, ada yang kata di bawah ni.
Sehingga pula ada pula satu hadis kata Nabi ketika semayang tangannya di sisi. Sebab tu ada mazhab yang tangannya kat sisi. Dia tak kepit tangan ini. Dia semayang macam ni. Diri tegak gini. Itu mazhab Imam Malik. Mazhab Maliki semayangnya macam tu. Tapi jangan pula kita kena hati-hati juga. Sebab Syiah pun semayang macam tu juga kan? Jadi mazhab kita Syafi'i, ini pusat kita letak atas. Itu Syafi'i. Kalau Hambali dan Hanafi dia bawah pusat. Kenapa jadi beza-beza gitu? Tadilah sebab dalam memahami hadis tu ulama berijtihad gini. Jadi ada pandangan kata gini, ada pandangan kata gini. Itulah sebab berlakunya mazhab-mazhab. Dah kalau kita tak nak ikut mazhab, kita nak letak tangan kat mana? Sini. Jadi kena ikutlah mazhab. Mazhab itulah tok guru kita sebenarnya. Ulama kita. Dan andai kata kalau imam mazhab tu salah, tak apa dah, kita bahagian ikut je ni, anak murid je. Yang akan ditanya, Allah tanya dia. Kita ikut dah lah. Kita ikut Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i bukan calang-calang orang, bukan mengaji kuliah bulanan macam kita macam ni. Imam Syafi'i tu orangnya hebat. Umur 9 tahun 30 juzuk Quran dalam kepala. Kita umur 9 tahun buat benda, main guli lagi. Main masak-masak, main mondok-mondok. Quran pun belum tentu lagi boleh baca waktu tu. Imam Syafi'i 9 tahun 30 juzuk dalam kepala. Umur 15 tahun dah mula mengajar. Mengajar orang dah 15 tahun dah jadi mufti. Orang rujuk dia umur 15 tahun, maknanya usia remaja lagi. Orang tak faham soalan agama, orang tanya dia 15 tahun umur. Hebat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik. Dia anak murid pada Imam Malik. Jadi Imam Malik ada sebuah kitab namanya Muwatta'. Imam Malik karang satu kitab, nama kitab tu Kitab Muwatta'. Jadi Imam Syafi'i nak pergi belajar dengan Imam Malik sebab dengar nama Imam Malik tersohor. Orang duk sebut-sebut nama dia, seorang ulama besar. Jadi Imam Syafi'i pergi carilah Imam Malik nak mengaji dengan Imam Malik. Sampai-sampai kat rumah Imam Malik, yang buka pintu tu anak murid Imam Malik yang lain. Tanyanya kenapa? Imam Syafi'i nama betulnya Muhammad bin Idris. Syafi'i itu nama tok dia. Jadi dia kata nama saya Muhammad bin Idris. Saya datang sini, saya nak mengaji dengan Tuan Guru Malik. Boleh tak? Kata anak murid ni, dia kata saya tanya tok guru dulu. Dia pun pergilah jumpa tok guru. Tuan Guru, ni ada satu orang dia datang, budak muda. Dia datang sini, dia kata dia nak belajar dengan Tuan Guru Kitab Muwatta'. Kata Imam Malik, pesan kat budak tu, suruh dia hafal dulu Muwatta', baru dia datang mengaji dengan aku. Jadi anak murid Imam Malik ni pun pergilah jumpa balik Imam Syafi'i. Dia kata, Tok Guru pesan, kamu balik rumah dulu, hafal Kitab Muwatta', lepas tu baru datang sini balik dan mengaji. Kata Imam Syafi'i, Muwatta' dalam ni, dia kata. Maknanya dia dah hafal dah Muwatta'. Dahsyat Imam Syafi'i. Nampak? Tu hebat. Jadi kita ikut dia ni yakin dah lah. Sebab dia seorang ulama yang hebat. Bukan macam kita. Kita Haji PE kan? Bukan Imam Syafi'i. Nampak? Haji PE siapa nak ikut? Nak Imam Syafi'i. Bukan. Imam tu bukan, jangan kita faham imam semayang. Bukan. Maksud imam tu ketua dalam ilmu. Ilmu dunia pula tu, bukannya seluruh dunia. Bukannya imam masjid, imam surau. Tu maksud imam tu. Nak dapat title imam kurang-kurang ayat Quran 30 juzuk tu memang kena ada lah dalam kepala. Kemudian hadis paling kurang 300,000 hadis dalam kepala. Baru boleh layak mendapat gelaran imam kat depan nama dia. Ingat lekeh-lekeh jadi imam. Bukan imam masjid, imam ilmu ni. 300,000 hadis dalam kepala. Ingat belaka semua. Sebab tu ulama zaman hari ni jarang-jarang mendapat gelaran imam. Paling tinggi pun yang kebanyakan hari ni syekh. Syekh tu okey, hebat dah syekh, tapi atas daripada syekh imam. Imam tak ramai kan. Zaman hari ni syekh lah ramai. Syekh tu hebat jugalah. Ratus ribu hadis ke 100,000 hadis dalam kepala kan. Ayat Quran lagi. Kita apa? Kita pak syekh. Nak berapa hadis sangat dalam kepala. Tahu tak? Tu ayat Quran pun belum tentu lagi. Tu cerita dia.
Jadi pengarang kitab kita ni Syekh Salim bin Sumail Hadrami. Mazhabnya mazhab Syafi'i. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat atas Tuan Syekh dan ibu bapanya. Amin. Baik. Kemudian sedikitlah dia punya biodata dia. Syekh Salim bin Sumail ni lahir di Yaman, tapi meninggalnya di Betawi, Indonesia. Tak jauh lah. Makamnya ada di sana, ada di Indonesia. Sebab dia berhijrah, dia naik kapal, dia sebarkan ilmu agama sampailah ke kawasan kita Tanah Melayu ni. Dia dipanggil Nusantara. Kita ni dulu sebumbung. Kita dulu sebumbung. Dan kita kerajaan Nusantara, kerajaan Islam Tanah Melayu, antaranya kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, kerajaan Majapahit, kerajaan Palembang, semua ni kerajaan-kerajaan Islam. Dulu dekat Nusantara ni ada 6 kerajaan Islam. Kerajaan Suluk, kan, yang dekat Lahad Datu itu perang tu. Dulu dia punya sejarah memang ada sebuah kerajaan namanya kerajaan Suluk. Suluk ni dalam bahasa Arab artinya orang yang berjalan kepada Allah. Ini banyak kerajaan Islam. Jadi kerajaan Islam ni dulu pernah hantar surat kepada kerajaan Turki Utsmaniyah di bawah Sultan Sultan Khalifah Islam, Daulah Islamiyah di kerajaan Turki. Hantar surat untuk duduk di bawah payung kerajaan Islam, Daulah Islamiyah. Cuma waktu tu belum diluluskan kerana kerajaan Turki kata nak jaga tu jauh sangat. Sebab kerajaan Turki dia jaga sekitar tanah Arab, tiba-tiba ada sekelompok kecil kerajaan Islam dekat ujung-ujung kat tempat kita ni. Jadi dia kata nak jaga tu susah, cuma dia akan supply. Sebab itulah kita tengok kalau dekat Melaka bersusun meriam-meriam, itulah meriam-meriam yang dihadiahkan oleh kerajaan Turki Utsmaniyah. Meriam-meriam untuk mempertahankan kerajaan Islam di sini lawan Portugis, lawan Belanda, lawan tentera-tentera kafir. Tu semua tentera salib, tentera Kristian. Tujuan datang bukan sebab nak ambil rempah ratus, tapi tujuan datang sebab nak Kristiankan orang kita. Tapi alhamdulillah kuatnya alim ulama kita. Waktu tu 446 tahun kita dijajah oleh macam-macam negara kafir, tapi tidak ada seorang pun Melayu jadi Kristian. Paling jahat pun kalau ada orang Melayu waktu tu jadi tali barut aja. Tali barut lah, ikut jadi tentera British, kan? Tapi keluar agama tak ada, tetap dalam Islam. Sebab apa? Ulama. Pentingnya ulama. Zaman hari ni baru 63 tahun je kita merdeka, tak sampai 100 lagi. Baru 63 tahun dah ada gereja orang Melayu di Kuala Lumpur. Ada dah. Persatuan Melayu Murtad, Melayu Kristian ada dah. Di Singapura lagi banyak. Dulu di Tafiz kami ada sejarah. Ada satu budak perempuan, keluarga dihantar, tapi kita tengok keluarga dihantar cemas-cemas, hantar-hantar balik cepat-cepat. Kami pun mula tak sangka apalah, biar je lah. Lama-lama pelajar-pelajar, dia budak perempuan, pelajar-pelajar yang lain mengadu, tengok tingkah laku dia pelik. Dia bagi tahu kat ustaz, "Ustaz, saya tengok budak tu pelik." Ustaz pun tanya, "Pelik macam mana?" "Tak tahulah, tapi bila dia nak makan dia buat gaya macam ni. Gaya macam orang Kristian buat." Ustaz kata, "Ini orang Kristian, ni Kristian punya ajaran ni." Bila cek balik, rupanya bila selak tudung dia ada rantai salib dia pakai. Sebab rupa-rupanya kaji dia ada boyfriend daripada orang Sabah. Boyfriend dia itulah yang Kristian kan dia. Tu yang mak dia takut anak dia berkawan dengan orang tu, mak dia cepat-cepat hantar di sekolah Tafiz. Tapi kadang-kadang itulah, minta maaf cakap, kita ni bila anak kita dah mula rosak baru nak hantar sekolah agama. Patut sebelum rosak lah hantar dulu, supaya dia jadi elok. Bukan setakat dia elok, dia boleh tolong elokkan orang lain. Ini dah rosak baru nak betulkan, payah lah, kan? Jadi kita nak bentuk pun susah kadang-kadang, kan? Tu jadi masalah. Sebab apa? Sebab kita meletakkan Islam nombor 2 dalam hati kita. Cuba kalau kita letak Islam nombor 1, tengok anak kita pandai, hantar dulu sekolah agama, pondok, Tafiz, biar dia hafal hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi tu yang cakap tu Nabi, masuk dalam kepala dia, keluar kok mulut dia. Tak hebat ke? Dia cakap perkataan yang Nabi sebut. Tak ke kita rasa bangga? Kalau cakap apa yang orang kenamaan YB sebut pun kita dah rasa hebat. Ini kan pula perkataan yang dilafazkan, perkataan Nabi.
Hebat dah. Tapi tak nak. Kita nak bahagian orang putih ke, bahagian sains ke, tu. Yang ni yang kita takut. Muka-muka Melayu, pakaian-pakaian Melayu, tapi hati-hati British, tapi hati-hati Amerika, tapi hati-hati orang kafir. Ni kita takut. Kita tak nak zahir saja Melayu Islam, tapi hati pun kita Islam. Barulah betul. Bukan hanya tudung kepala, tapi tudung imannya. Bukan hanya berkopiah kepala, kopiah sekali imannya. Ini kepala berkopiah, kepala tudung berkopiah, kepala bertudung, tapi iman tak bertudung. Itu yang akhirnya budak perempuan pakai tudung pun peluk K-pop. Kalau budak perempuan pun yang bertudung peluk K-pop, yang free hair tak pakai tudung, nak ceritanya rosak dah hari ni. Sebab tu Nabi kata fi akhir zaman la yabqa minal Islam illa ismuh. Pada akhir zaman tidak ada yang tinggal daripada orang Islam tu, tinggal nama saja. Nama je lah. Maksud Nabi nama tu zahir. Zahir je lah Islam. Pakaian tengok gaya Islam lagi. Kain tudung, IC nama Islam, tulis religion, agama Islam. Nah, memang tengok tu semua Islam, tapi cara hidup tak ikut Islam. Kan? Makan minum tak ikut Islam, halal haram hentam. Kan? Tak ikut Islam. Gaya, pemikiran, ilmu dan sebagainya. Yang ni yang kita nak ubah pada mentaliti masyarakat. Biarlah kita zahir dan batin kita Islam. Luar pun Islam, dalam pun Islam. Biar kita betul-betul ikut cari Islam yang sebenar. Ini majlis kenduri kendara, nyanyi melalak, itu ke cari Islam? Andai katalah kalau laukana bainana, andai kata Nabi masih hidup, andai kata memang tak berlaku, tapi andai kata Nabi masih hidup, kita buat majlis kenduri, Nabi datang kenduri kita, nak ke kita buat karaoke? Tak malu dengan Nabi? Lepas tu kenapa hari ni kita buat? Ni yang berlaku pada masyarakat. Sebab apa? Sebab dah nampak biasa. Yang ni kita takut ulama risaukan, bila dosa dah nampak biasa, maka tak rasa lagi bersalah. Budak-budak perempuan pakai baju lengan pendek, nampak lengan. Betul tak? Tak rasa apa-apa. Elok pergi kedai speedmart, pergi jalan naik motor, nampak lengan ni. Nampak lengan ni sama macam pakai bikini di tepi pantai, Om Mak Saleh kafir. Sebab bila nampak lengan, maknanya buka aurat. Buka aurat tak ada benda dah, dosa lah. Macam pakai spender saja. Sebab tu kita kena faham batas aurat tak kat mana boleh pakai, mana kena tutup. Ada satu tu kita ziarah, geng-geng ustaz pergi ziarah rumah dia. Kami nak masuk, nak pergi nak hantar barang bantuan, beras apa semuanya tu, sebab dia orang susah. Sampai kat depan rumah, tengok dia tak pakai tudung. Kita astaghfirullahalazim, kita pandang ke lain. Kak pakai tudung dulu kak. Dia kata apa salah ustaz? Saya dalam rumah. Dia rupa-rupanya dia faham kalau dalam rumah tak pakai tudung. Nak pakai tudung ni kena keluar rumah baru pakai. Tu makna pahaman masyarakat kita salah. Bukan luar rumah ke dalam rumah. Bila ada orang yang melihat aurat kita, baru kita wajib menutup aurat. Ni ada orang luar datang, tengok kita, kenalah tutup walau dalam rumah sekalipun. Ni itulah dia pentingnya ilmu fiqh, ilmu berkait dengan soal hukum hakam agama. Apa boleh, apa tak boleh. Jadi pagi ni kita bicara kulit je dulu. Saya baca depan ni je tadi. Kita tak masuk lagi isi dia. Isi kita masuk insya-Allah kalau tak ada apa-apa arah melintang, tak ada apa-apa perkara yang mengganggu, insya-Allah kita teruskan dengan pengajian pada bulan hadapan dengan kitab. Kita pakai kitab terus, nanti semua dapat kitab. Kemudian kita boleh tengoklah syarahan di dalam kitab ni, dan kita akan belajar satu persatu, sikit demi sikit. Dan di bahagian hujung kuliah kita bukakan soal jawab. Sama ada nak tanya soalan berkaitan apa yang kita mengaji, ataupun yang luar daripada tajuk pun boleh. Tapi soalan yang berkait dengan hal akhirat lah, hal agama, jangan tanya ustaz macam mana nak masak ayam masak kicap. Tu saya pun tak reti. Nampak? Jangan tanya soalan bab lain, soal bab agama lah. Jadi kita ni tangguh pengajian, kita akan bertemu nanti bulan hadapan pula. Dan sekarang kita masuk bahagian sesi kalau ada soalan. Nak tanya pakai kertas boleh, nak tanya direct mulut pun boleh. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan, macam mana nak beramal dengan tawasul? Okey, tawasul. Apa makna tawasul? Kita kena faham dulu makna tawasul. Tawasul ni asal perkataan wasala.
Wasala tu maknanya sampai. Tawasul artinya yang menyampaikan. Jadi macam mana kita nak beramal dengan tawasul? Kita jangan silap faham. Kalau Wahabi dia mengharamkan tawasul. Kita Al-Qidah Ahli Sunnah wal Jamaah mengharuskan tawasul. Dalilnya ada dalam kitab Riyadhus Salihin, cerita tentang ada beberapa pemuda yang dia masuk kat dalam satu gua, kemudian pintu gua tu tertutup. Kemudian dia bertawasul lah dengan amal-amal kebaikannya. Antara salah satunya, ringkas-ringkas cerita, dia pernah berbuat baik dengan ibu bapa dia. Dia jual susu. Bila dia balik rumah, selalunya dia akan bagi air susu tu mak ayah dia minum dulu. Kebetulan hari tu Allah uji dia balik terlambat sikit. Balik-balik mak ayah dia dah tidur. Kemudian isteri dan anak dia kehausan, nakkan air susu yang dia bawa balik tu. Dia kata, aku tak akan bagi siapa-siapa minum, termasuk isteri dan anakku, melainkan mak ayah aku dulu minum. Dan dia sanggup tunggu, dia duduk tepi mak ayah dia tengah tidur tu, dia pegang air susu. Tunggu sampai mak ayah dia bangun, barulah dia akan suapkan air susu tu pada mak ayah dia. Ini anak yang soleh. Jadi dia bila dalam gua tu dia tersepit, dia pun kata, ya Allah, kalau engkau terimalah amalan baik aku, menjaga adab aku dengan mak ayah aku yang aku buat jaga air susu tu, kalau engkau terima, tolonglah selamatkan kami, bukalah pintu gua. Pintu gua tu pun ternaik sikit, terbuka. Jadi daripada hadis ni lah, kata ulama, boleh kita bertawasul dengan amalan-amalan kebaikan yang kita buat. Contoh, kita tersepit, ada masalah hutang ke masalah apa-apalah yang menyebabkan kita rasa susah, kan? Kita pun kata, ya Allah, kalaulah amalan baik aku selalu datang mengaji kuliah kerana aku kasih padamu, ya Allah, aku nak mengaji tentangmu, ya Allah, mengaji tentang agama, maka permudahkanlah urusan aku untuk selesaikan hutang. Tiba-tiba tuan hutang pun datang. Dalam hati dia kata, alhamdulillah, maknanya nak selesai lah ni. Tiba tuan-tuan hutang tu kata, tak apalah, saya ginilah, mudah-mudahnya ginilah, bayar separuh lah, dia kata. Ingatkan free terus. Lepas ni bayar separuh, jadilah tawasul lagi, mana tahu hilang lagi, kan? Jadi itu boleh bertawasul, tapi dengan kebaikan-kebaikan kita buat lah. Lagi tinggi kebaikan kita buat, lagi power dia punya tawasul tu, pengorbanan. Yang sikit-sikit ni tak main lah. Dia nak yang payah-payah, yang susah-susah, kita mujahadah sungguh-sungguh buat. Kita beramal apa? Beramal tiap-tiap malam bangkit tahajud. Tiap-tiap kali pukul 3 pagi kita bangkit tahajud. Setiap hari, setiap malam. Tiba-tiba satu hari kita tersepit dengan satu kesusahan, ada satu masalah, kita pun bertawasul, ya Allah, kalau kau terimalah tahajud aku tiap-tiap malam tu, maka tolonglah aku saat aku susah ni. Maka Allah pun memudahkan, insya-Allah. Kemudian alang-alang dah tanya benda ni, saya nak bagi satu amalan yang ada di dalam kitab Kifayatul Muhtaj, karangan Syekh Daud Al-Fatani. Katanya Syekh Daud dalam kitab tu ada satu amalan, membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 70,000 kali. Tu dia kata, macam mana nak baca? Bukan sekaligus, potong-potong. Mana yang kita kita buatlah sikit-sikit. Saya bagi tipnya macam ni. Kita baca setiap kali semayang, baca 200 la ilaha illallah. 200 pun banyak ustaz. Potong 2 lagi, 100. Maknanya 100 sebelum semayang, 100 selepas semayang. 100 ni bukan banyak. 100 ni biji tasbih kita ni, kita kira daripada mula sampai hujung tu, kepala besar ni pun kita kira. Sebab satu ni sampai sini balik 99. Campur yang besar ni, jadi tambah lagi satu, jadilah 100. Kita tarik sambil-sambil je. Sambil-sambil kita buat kerja ke, jalan-jalan ke mana, kan? Sekarang pula ada yang jenis tasbih digital tu, main tekan-tekan aja. Tekan lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Laju-laju je, bukannya sampai taranum la ilaha illallah, bukan macam tu. Lah biasa je, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cukup 100. Lepas semayang buat lagi 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi satu solat kita dapat 200. 5 waktu solat kita dapat berapa? 1,000. 1,000 kita zikir tu sehari. Hebat dah tu. Lepas tu nak sampai 70,000, maknanya kena ada 70 hari.
Sebab 1000 satu hari, 70 hari, 70,000. 70 hari lama mana? 2 bulan lebih. Sebab sebulan 30 hari. Nah, jadi 2 bulan lebih dapat dah 70,000. Bila dah cukup 70,000, simpan. Cakap zikir 70,000 la ilaha illallah ni aku simpan. Simpan, ikut. Boleh hadiahkan juga pada orang lain. Kita nak hadiah kat ayah kita. Contoh ayah kita meninggal dah. Ya Allah, yang aku zikir 70,000 ni aku hadiahkan pada ayah aku yang ada di dalam kubur, supaya engkau ringankanlah azabnya di dalam kubur. InsyaAllah Allah makbul. Sebab ada kisah dalam kitab Kifayatul Muhtaj tu, ada satu pemuda menangis melalak-lalak kerana mak dia meninggal. Mak dia meninggal. Lepas tu dia menangis meraung-raung. Nangis meraung-raung. Jadi orang pun tanya, awak menangis teruk sangat ni? Dia kata, Allah kasyafkan pada aku, Allah buka hijab pandangan aku nampak mak aku sedang dibakar dalam api. Tu yang aku menangis sangat. Mak aku diseret, ditarik rambut dia, bawa masuk dalam api. Mak aku menjerit minta tolong kat aku, nak tolong anak, nak tolong mak nak. Tu yang aku menangis tak berhenti-henti, kata dia. Nah, kemudian berkebetulan dalam majlis pengebumian mak dia tu ada satu orang ulama, Tok Syekh. Dia tak banyak cakap, senyap dia duduk kat ujung. Bila dia dengar budak tu cakap macam tu, dia ada simpan zikir la ilaha illallah 70,000 kali yang dia tak pakai lagi. Dia simpan, dia tak tawasul lagi dengan amalan tu. Maka dia pun niat dalam hati, ya Allah, zikir yang aku amal 70,000 kali tu aku hadiahkan kepada mak budak ni supaya engkau ringankanlah azabnya. Tak semena-mena budak yang tengah menangis-nangis tadi tiba-tiba melompat keriangan. Alhamdulillah, menjerit-jerit dia, sonok. Allahu Akbar, terima kasih, sujud dia. Jadi orang ramai pun pelik, awak tadi budak ni menangis, sekarang melompat sonok pula, gila ke budak ni? Jadi dia pun tanya, dek kenapa pula ni? Sonok pula tiba-tiba. Dia kata, Alhamdulillah, saya nampak mak saya dikeluarkan daripada api, kemudian dimasukkan di dalam satu taman yang sangat indah, dan mak saya sedang senyum pada saya. Dia kata terima kasih pada saya, kerana dah tolong dia. Dalam taman yang cantik ada tanaman-tanaman, ada burung kicauan. Dibuka, Allah buka hijab, mata budak tu boleh nampak mak dia ke mana pergi. Jadi daripada kisah ni lah, kata ulama, boleh kita bertawasul dengan zikir yang kita buat. Jadi ambil amalan ni, zikir la ilaha illallah 70,000 kali. Kita simpan, kalau nak pakai, kalau nak hadiah kat orang, hadiahlah. Kalau bila kita sesak, contoh PKPB ni, sesak tak ada duit apa sebagainya, meniaga kurang laku, ya Allah, dengan amalan aku zikir la ilaha illallah 70,000 kali ni, tolonglah aku dalam kesempitan hidup ni, dia bagilah perniagaan aku ni laris. Tak semena-mena berduyun kereta sampai jam depan kedai kita. Mana nak tahu? Rezeki Allah. Tak payah pakai tangkal-tangkal bukan-bukan lah. Ni gantung sok bunjut lah, apalah. Dia kata ni ubat pelaris. Pelaris apa gitu? Tu sok bunjuk buat dalam sok, bukan pelaris. Nak pelaris ni dengan amalan-amalan akhirat, dengan zikir, dengan baca ayat Quran, insya-Allah. Banyak orang tampal ayat 1000 dinar. Bukan suruh tampal, suruh baca. Ni dia tampal. Kalau nak power baik, tampal kat dahi. Nampak? Bukan tampal, baca. Setiap kali buka kedai, baca ayat 1000 dinar. Buat jadi amalan. Moga-moga rezeki tu Allah bagi dengan jalan yang tak disangka-sangka. Itulah maknanya amalan tawasul. Soalan kedua, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya. Tanya je lah. Macam mana nak bayar fidyah puasa untuk orang yang telah meninggal? Bayar fidyah puasa. Dia dikira satu hari dia tinggal tu secupak. Dia nak bayar tu, kalau ikut asal hukum, dia tak boleh bayar dengan duit, dia kena bayar dengan makanan. Kalau ikut asal di tanah Arab makannya gandum, jadi dia kena bagi dengan gandum. Tapi ulama bahas, sebab di tempat kita makanan asasi bukan gandum, beras, maka bagi dalam bentuk beras. Kemudian ulama moden hari ni pula, mutaakhirin pula mengeluarkan fatwa, kalau tak mampu nak urus beras tu payah, dah bagi dalam bentuk duit, dibolehkan, dengan dikiaskan dengan harga beras tu. Jadi boleh lah nak bayar fidyah tu bagi dekat orang susah, orang miskin. Bayar fidyah ni
bukan asnaf zakat jangan salah faham. Asnaf zakat lain, fidyah lain. Asnaf zakat 8 golongan. Antaranya macam saya boleh terima asnaf zakat sebab dikira sebagai fisabilillah. Tapi kalau fidyah saya tak boleh terima sebab saya bukan miskin. Dia fidyah ni untuk orang miskin. Asnaf zakat bukan. Kalau asnaf zakat yatim piatu, dia boleh terima zakat. Tapi fidyah yatim piatu tak boleh terima. Jangan bagi kat yatim piatu. Nak bagi apa beras kat dia. Dia kaya, rumah dia 4 tingkat. Tapi memanglah dia yatim, ayah tak ada, mak tak ada. Nampak? Jadi bukan pasal yatim piatu, pasal miskin. Tapi kebetulan dia yatim piatu dan miskin. Boleh sebab dia miskin. Bagi kepada orang yang miskin. Macam mana yang dimaksudkan dengan miskin? Makannya cukup-cukup aja. Itu miskin itu. Contoh belanjanya RM10 satu hari. RM5 makan siang, RM5 makan malam. Miskin itu. Dia kalau dia lain, fakir lain, miskin lain. Kalau fakir langsung tak cukup tu belanja dia RM1 je satu hari. 50 sen makan siang, 50 sen makan malam. Tu fakir. 50 sen makan benda 50 sen. Nasi lemak pun kat RM2 hari ni. Itu pun telur potong 18. Nampak kalau 50 sen, nampak kulit telur je lah nampak. Dia salah. Jadi itu dia. Jadi fakir miskin, bahasa kita sebut gabungkan sekali fakir miskin. Padahal kalau dalam istilah agama fakir lain, miskin lain. Fakir ni lagi papa kedana lah daripada miskin. Miskin tu turut dah, fakir lagi teruk. Jadi kita bagi fidyah ni pada fakir miskin boleh. Fakir boleh, miskin boleh. Dan kalau kita ni dianggap kaya. Kita orang kaya semua kita ni. Cuma tidak mewah. Yang rumah banglo besar-besar tu, itu terlebih kaya nama dia. Tu mewah. Kita rumah kecil je kan, kaya lah tu. Ada rumah. Ada orang rumah pun tak ada. Jadi kita bagi kat gelandangan, orang tak ada rumah, orang susah kan. Kita tengok keluarga dia, kadang-kadang makan, kadang-kadang tak makan, bagilah kat dia. Ataupun kalau cari tak jumpa, pusing habis dah tak jumpa, pergilah dekat ni Baitul Mal apa semua, kat majlis agama, bagilah kat depa. Atau bagi kat sekolah, tanya sekolah-sekolah agama, sekolah tahfiz, sekolah pondok, ada tak orang susah kat sini, bagi. Tu cara bayar fidyahnya tu. Fidyah puasa. Assalamualaikum Ustaz. Tapi satu lagi, banyak orang tersalah faham fidyah semayang. Fidyah semayang tak ada fidyah semayang tak ada dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Ada pandangan kecil saja dalam mazhab Maliki, tapi mazhab kita tak ada fidyah solat. Jadi kalau ahli keluarga kita yang meninggal tu tertinggal semayang, tak perlu nak dibayarkan fidyah ni. Tak ada fidyah semayang. Yang ada fidyah puasa ada. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Sebagaimana yang kita tahu, ummi pada Nabi adalah tidak tahu membaca dan menulis. Apakah ada maksud lain pada ummi untuk Nabi? Terima kasih. Baik. Baguslah soalan sirah. Jadi dia tanya Nabi ni dikatakan ummi. Apa maksud ummi? Ummi maknanya tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Jangan kita kata Nabi buta huruf. Perkataan buta huruf tu macam soalah penghinaan pula. Macam merendahkan Nabi. Janganlah Nabi pun tak erti baca, biarlah aku tak erti baca tak. Jangan tu. Dengan Nabi jauh sangat. Hang tak erti baca tu sebab malas mengaji. Nampak? Nabi bukan begitu. Nabi tak boleh baca tulah hebat. Nabi tak boleh menulis itulah hebat. Kita kalau tak boleh baca, tak boleh tulis, nampak orang cakap lemah lah kita. Tapi Nabi tak boleh baca tu hebat. Kalau Nabi boleh baca, tak jadi hebat. Dia terbalik. Kenapa pula hebat Ustaz? Sebab orang kafir mengatakan Quran itu ciptaan Muhammad. Am yaqulu naftarah. Dia kata bahkan Al-Quran itu adalah rekaan Muhammad sendiri. Dia kata golongan kafir Quraisy kata Muhammad yang buat Quran. Dia kata. Jadi untuk merotkan kata-kata mereka tu, kalaulah Nabi kita sendiri yang buat Quran, macam mana Nabi tulis? Nabi tak boleh tulis. Macam mana Nabi boleh tahu apa nama ayat Quran tu sedangkan Nabi tak boleh baca? Jadi maknanya habis ayat Quran yang sampai kat Nabi bukan dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk suara.
Datang malaikat Jibril peluk Nabi, Iqra, bacalah. Ma'ana biqari'in, kata Nabi, aku tak boleh membaca. 3 kali, Iqra ma'ana biqari'in, Iqra ma'ana biqari'in. Barulah malaikat Jibril kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bila malaikat Jibril baca, Nabi pun ulang balik ikut baca. Jadi bacaannya Nabi itu bukan dalam bentuk tulisan, tapi dalam dengar suara, Nabi ulang balik, ikut gitu. Itulah kaedah mengaji Al-Quran yang sepatutnya, kan? Cara dengan mendengar. Tapi kita ni kalau cara mendengar lagi salah bunyinya, jadi kita pun pakai tulisan, tak ada masalah. Tapi nak ceritanya, itulah yang dimaksudkan ummi pada Nabi. Tak boleh baca dan tak boleh tulis, itu menunjukkan Nabi itu hebat dan menunjukkan bahawa Quran itu benar-benar daripada Allah, bukanlah datang daripada rekaan Nabi Muhammad SAW seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Itulah makna ummi. Bukan makna ummi ibu tu, itu lain eja dia, ini lain eja dia. Jadi itu dia. Ada lagi pula soalan tambahan, Ustaz? Nak tanya, peraturan negara sistem yang ada sekarang ni okey-kah? Ni soalan soalan bahaya ni. Ada SB tak? Nak tanya, peraturan negara dan sistem yang ada sekarang ni okey tak? Kalau sejujurnya, ada live lah. Sejujurnya memang tak okey. Apalah okey ni, anugerah bintang Pembila boleh nyanyi pula. Okey tang mana kalau macam tu? Kalau betul okey, segala konsert mana boleh, kan? Nak konsert qasidah lah, lagu-lagu nasyid boleh lah, kan? Jadi kalau ikut betul tak okey, tak sempurna lagi. Tapi sekurang-kurangnya adalah golongan alim-alim ulama kita pada hari ini yang duduk sebahagian daripada kerajaan. Daripada tak dapat langsung semua, dapat sikit, jadilah kita buat sekadar mana yang kita mampu dulu. Sebab kata kaedah usul fiqh, kalau tak boleh buat semua, jangan sampai tinggal semua. Kalau tak boleh buat semua, jangan sampai tinggal semua. Kita buat yang mana kita mampu dulu. Tapi jangan pakai kaedah ni pada semayang. Tu yang saya semayang maghrib ni, Ustaz. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua, saya semayang maghrib je lah, dia kata. Itu tak boleh lah, itu kenalah semayang semua, subuh, maghrib semua. Itu dia pakai yang tu, itu tak boleh. Yang ni benda-benda lain macam ni. Benda yang di luar kawalan kita, luar kekuasaan kita. Sebab tu tak dapat tidak, kita nak fahamkan masyarakat tentang Islam. Tak payah kempen politik, tak apa. Sebenarnya kalau kita betul-betul terapkan pengajian Islam pada masyarakat, masyarakat tu sendiri tahu siapa pemimpin dia nak pilih. Takkan nak pilih geng karaoke, takkan nak pilih geng seluar pendek. Kalau dia dah mengaji agama, mesti dia akan pilih orang yang berkopiah, orang yang baik-baik, ustaz, ulama. Tapi hari ni, bila orang tak faham agama, akhirnya ustaz pun dia tak pilih. Macam Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani, siapa tak kenal dia? Rata-rata semua orang rakyat Malaysia ni kenal dia. Suara dia keluar di radio, di televisyen, di video-video YouTube lah, apa bagai. Tapi dia bertanding di Selangor, kalah. Patut orang pilih lah ustaz. Orang tak pilih ustaz ni zaman hari ni. Sebab apa? Sebab jahil agama. Sebab dia pegang ustaz ni bahagian ni je lah. Nak tanya bab semayang boleh lah tanya ustaz. Tapi nak tanya bab kepimpinan ekonomi, buat apa ikut ustaz? Ustaz reti ke? Hari ni orang berpegang gitu. Orang faham, lebay, geng-geng lebay ni kalau jadi menteri kewangan, pandai ke dia nak urus kewangan? Tak boleh. Pilihlah yang pakai kod tu jadi jaga kewangan kita. Habis lingkup itu. Dengan cukai. Padahal dalam Islam cukai itu haram. Tapi negara kita berapa banyak cukai? Cukai pintu, cukai tingkap, cukai jalan. Tol tu cukai. Kita nak keluar masuk highway, palang tak nak naik, kena bayar dulu. Tak bayar dia tak naik, kan? Sebab kereta kita tinggi. Cuba kalau kereta rendah macam Ferrari, masuk bawah lepas palang dia tu. Itu semua cukai tu. Dalam Islam tak boleh cukai. Dalam Islam cukai-cukai ni untuk orang kafir. Untuk orang Islam zakat. Jadi Allah susun tu adil dah dalam Islam. Tapi kita zakat pun kena, cukai pun kena. Orang kafir cukai je. Dah siapa yang kena aniaya sebenarnya? Orang Islam. Negara Islam. Islam lah yang kena. Jadi sebenarnya banyak lagi lah. Kalau nak betulkan banyak. Sebab lama sangat. Berapa tahun? 63 tahun lepas merdeka.
Lepas tu nak ubah 63 tahun tu ikut balik sistem Islam, payah. Jadi kita ubah sikit-sikit. Mana yang takat kita mampu ubah, kita ubah. Sekurang-kurangnya bila kita jadi sebahagian kerajaan, cadangan rang undang-undang kita kuatlah sikit, sebab kita cadangan daripada kerajaan. Nampak? Akhirnya alhamdulillah ni, muafakat nasional yang kita jalinkan ni membuahkan sedikit hasil, walaupun tak sempurna sangat, tapi nampaklah alhamdulillah Tan Sri Anwar Musa walaupun daripada parti UMNO telah mengisytiharkan Oktober 2021 di Kuala Lumpur tak boleh jual arak dah di kedai-kedai sebeneka, kedai runcit. Marah DAP. Ini kan. Jadi ini yang kita nak. Sebab gejala pemandu mabuk ni dah orang cakap teruk sangat dah. Habis orang dia langgar, polis pun dia langgar. Nampak? Kita tak kena tang kita, memang kita tak nampak sangat benda ni berat. Cuba kita ni balik-balik kuliah, kita sampai rumah, bukanlah doa ni contoh aja. Balik-balik kuliah sampai rumah, kita masak lauk kesedapan suami kita. Tiba-tiba dapat telefon suami kita dilanggar orang. Kes benda mabuk. Macam mana kita nak terima? Suami kita pergi kerja, kita tak sempat nak cium tangan dia apa semua. Tak tahu mati. Kalau mati tu sebab penyakit apa, mudahlah sikit kita nak reda. Ni mati sebab pemandu mabuk langgar. Lepas tu gelak pula tu pemandu tu. Mati gelak. Sakit hati tak kita? Kita suami mati, dia boleh gelak. Orang mabuk bukan reti apa. Dia tengah sonok langgar orang pun dia sonok je. Nampak? Tak. Jadi sebab tu kita ambil orang cakap tindakan yang orang cakap drastik, keras. Kita marah sungguh pada masalah isu arak ni. Jadi target kita bukan setakat nak menghentikan jualan arak. Kita target sampai kilang arak di Shah Alam tutup. Itu target kita. Tapi kita buat sikit-sikit lah. Nak terus tutup kilang payahlah. Jadi pertama kita tutup dulu jualan dia. Dan mula-mula Kuala Lumpur start dulu. Bila Kuala Lumpur ni ibu negara, dalam kalau Kuala Lumpur buat, moga-moga jadi contoh pada tempat yang lain. Kita harap Perak pun boleh buat macam tu. Nak isytiharkan haram jual arak di sekitar negeri Perak, di kedai-kedai sebagainya. Anak-anak kita jadi cashier jual kat 7E, orang beli arak, dia pun tekan. Hukumnya haram, dilaknat oleh Rasulullah, dilaknat oleh Allah, masuk neraka. Jangan main-main. Dia tak minum, dia tekan tik je, itu ambil duit, dia dikira sedang menjual arak. Hukumnya haram, masuk dalam 10 orang yang dilaknat tentang arak. Jangan main-main. Jadi driver bawa lori arak, haram, laknat. Tolong susun arak tu kat dalam freezer dia tu, haram. Semua haram, berkait dengan arak ni semua haram. Tapi dah macam mana? Kan, kerja kat Tesco lah, kerja apalah sebagainya. Ni panjang pula macam ceramah dah ni. Siapa suruh tanya benda ni? Tapi nak ceritanya itulah dia. Kata peraturan sekarang dah okey, tak lagi lah. Sebab tak betul-betul lagi ikut Quran hadis. Kalau ikut Quran, orang berzina sebab 100, sekarang tak buat lagi. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Orang yang berzina itu disebab 100. Tapi tak buat lagi yang tu. Tapi tak apalah, perlahan-lahan kan. Sebab tu Tuan Guru Haji Hadi, masa dia dapat bentangkan RUU 355 yang dulu sebelum PKP ni dulu, sebelum Covid lagi, dapat bentangnya belum nak dilaksanakan, baru diusulkan saja dalam parlimen, mencadangkan saja pada kerajaan, dapat cakap balik daripada tu. Dia punya driver yang bagi tahu ni, balik daripada tu dia masuk dalam kereta, mengalir air mata dia. Driver dia tanya, kenapa Tok Guru nangis? Alhamdulillah, akhirnya isi Al-Quran dapat masuk juga dalam parlimen. Walaupun belum dilaksanakan, tapi sekurang-kurang ayat Quran sudah dibaca dalam parlimen. Itu yang kita nak. Kita nak pemimpin-pemimpin kita bila menyatakan satu keputusan atau perbincangan dalam mesyuarat, dalam parlimen, keluarkan ayat Quran atau hadis Nabi. Hari ni kita tengok benda tu dah jadi trend di Dewan Undangan Negeri ke apa. Kadang-kadang ada je ahli parlimen ke atau ahli DUN, dia akan petik ayat Quran. Saya petik daripada surah sekian-sekian. Itu kita nak. Sebab itulah cara Islam. Biar kita tunjukkan syiar Islam pada masyarakat bukan Islam. Apa saja rujukan kita? Quran, hadis. Ini rujuk Bible. Buat apa? Ada orang kita dia berucap, dia orang Melayu Islam, dalam ucapan dia kata saya petik daripada kitab Bible. La ilaha illallah.
Quran tak ada, dah ke nak ambil daripada Bible. Ni kata pelik ni manusia. Marah je kan lah. Hukum dan peraturan apa yang digunakan sekarang? Hukum peraturan apa pula? Soalan dia makin ditanya makin dahsyat. Peraturan apa yang digunakan sekarang? Peraturan barat lah. Peraturan mana lagi? Untuk makluman kita bersama, sebelum kita merdeka, negara kita ni, tanah Melayu ni sudah mengamalkan peraturan-peraturan Islam. Perak namanya Undang-Undang 99. Perak. Kalau Melaka, hukum Qanun Melaka. Kalau rajin lah, lepas habis PKP ni, pergilah melawat di Muzium Melaka. Di sana akan ada dekat muzium tu gambar orang kena sebat, orang kena dipancung kepala bagi yang murtad kan. Gambar orang potong tangan ada, hukum hudud. Maknanya dulu sudah dilaksanakan hukum hudud, hukum qisas, hukum Islam tu sudah dilaksanakan. Sebab sultan zaman dulu, sultan-sultan kita ada yang ulama. Antaranya kalau di Perak ni namanya Sultan Alang Iskandar. Dia seorang tok guru. Ulama tu. Sultan Alang Iskandar tu orangnya sangat alim. Kalau di Selangor dulu ada seorang sultan, saya tak ingat nama dia apa, tapi dia pernah mengarang kitab. Sultan karang kitab. Mana nak cari? Kan? Makna nak ceritanya pemimpin dulu-dulu kuat pegangannya dengan Islam. Sebab tu kita sebut daulat tuanku. Sebab tu kita sebut di bawah duli yang maha mulia. Maksud di bawah duli yang maha mulia. Duli tu makna bahasa lama. Makna duli tu habuk. Di bawah habuk yang maha mulia. Mana maha mulia? Allah. Maknanya pemimpin ni umpama habuk saja di sisi Allah. Habuk je. Dia kalau sultan umpama habuk, kita umpama apa? Nak menceritakan merendah dirinya ulama sultan-sultan dulu, pemimpin-pemimpin dulu, raja-raja dulu, takut dengan Allah Ta'ala, taat dengan perintah Allah. Tu zaman dulu. Jadi zaman sebelum merdeka dulu sudah dilaksanakan undang-undang dan peraturan Islam. Tapi sebab tu kita kata British tinggalkan kita bukan tinggal saja. Dia tahu dia nak menang negara ni, dia tak dapat. Berapa banyak dah tentera dia mati lawan dengan hebat-hebat pejuang-pejuang tanah air. Bukannya tentera-tentera tu yang pejuang sebenar, iaitulah Syekh Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong, tu Tok Janggut, kan. Macam ramai-ramai lagi lah yang pejuang-pejuang. Antaranya Syekh Abdul Samad, pengarang kitab Hidayatul Salikin, kepalanya sampai kena pancung mempertahankan tanah Melayu Islam ni. Jadi British tahu dia tak boleh kalahkan kita sebab pegangan agama kita kuat. Jadi dia fikir macam mana nak buat. Jadi antaranya hujung-hujung sebelum dia tinggalkan tanah Melayu ni, dia buat masuk China India. Sebab dia tahu bila masyarakat ni solid semua orang Melayu saja, Islam akan kuat. Jadi nak kurangkan kekuatan Islam, campur orang bukan Islam sekali. Jadi mereka tak boleh nak buat sesuka hati. Jadi akhirnya dia bawa orang daripada China, daripada India masuk. Jadilah negara kita majmuk. Asalnya negara kita ni tanah Melayu saja, orang Melayu saja sini. Tapi dah bawa masuk. Pekerja daripada China, daripada India masuk. Kemudian pula dia gubal undang-undang. Dia kata kamu nak merdeka boleh, tapi kena ikut undang-undang kami. Antara undang-undang ni yang ada sekarang. Sebab tu namanya parlimen. Parlimen ni asal kata parli, daripada bahasa Sepanyol. Maksud parli ni maknanya perbincangan ataupun budi bicara. Mana dia ambil daripada situ. Demokrasi ni bukannya daripada Islam. Islam kalau ikutnya daripada khalifah, sistem kekhalifahan, yakni daripada sultan. Dulu yang memerintah negara sultan. Hari ni yang memerintah negara Perdana Menteri. Dulu Perdana Menteri itu namanya bendahara. Dia hanya penasihat sultan sahaja. Hari ni sultan pula kena dengar nasihat orang lain pula. Sultan kuasanya jadi orang cakap terhad. Hanya bahagian bidang agama sahaja. Bahagian lain tak boleh. Jadi situ masalah. Jadi sekali ikutkan peraturan yang diguna pakai pun belumlah betul-betul sempurna, tapi kita sedang berusaha ke arah itu, insya-Allah. Kita sama-samalah doa dan kita sama-samalah kena main peranan. Bila nak hukum pilihan raya nak mengundi tu, pilihlah orang betul-betul yang nak bawa Islam.
Kan? Bukan saya kempen mana-mana parti, tidak. Saya bendera pun saya tak bawa. Tapi kita nak ceritanya, kita yang mengaji agama, pilihlah orang yang beragama. Sebab apa? Sebab kita akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhirat. Allah akan tanya, hang tahu dah orang tu kaki kencing, kenapa pilih dia lagi? Nak jawab dia. Bukan kita tak kenal. Yang naik ni semua yang pernah naik juga dulu, kenapa pilih tu juga? Bukan tak kenal perangai dia. Nah, dulu lagi kita dah pernah duduk bawah pemerintahan dia. Nah, kenapa yang itu juga kita nak? Jadi bila jadi macam ni, tak payah salah siapa-siapa lah. Salah tangan yang memangkah. Bagaimana secara jelas kita nak mengikut sunnah? Tadi macam kita sebut tadilah, tak boleh buat semua, jangan sampai tinggal semua. Jadi apa sunnah yang kita tahu, kita buatlah sekadar mana kita mampu. Sebab sunnah kalau nak cerita banyak sangat. Sunnah makanan, sunnah pakaian, macam-macam sunnah. Yang pertama, kita buat jangan melanggar syarak dulu. Buat yang wajib dulu. Maknanya tutup aurat bagi sempurna. Walaupun tudung tu tak labuh lagi, tapi pakai dah tudung. Tapi pakai tudung tu biar elok. Tudung singkat lebih elok daripada langsung tak bertudung. Okeylah tu. Mula-mula singkat dulu. Lama-lama makinkan labuh. Dia bila masalah tudung singkat, takut nampak dada dan sebagainya. Sebab bagi orang perempuan ni, dua benjolan dia boleh nampak, iaitu benjolan kepala, bentuk kepala dan bentuk kepala bahu. Lain daripada tu tak boleh nampak bentuk ni. Kalau nampak, hukumnya haram, dikira mendedah aurat walaupun sudah pakai baju. Dia bukan kira gitu. Lepas tu kadang-kadang minta orang cakap, orang perempuan pakai tudung, kain tudung dia tu jarang, sehingga boleh nampak getah ikat rambut dia kat belah dalam. Getah ikat rambut tu warna merah. Tudung dia macam putih-putih gitu, nampak getah tu. Sampai terlupa ayat Quran nak ceramah. Tengok ke dia. Nampak? Jadi kalau nampak getah rambut, maknanya boleh nampak rambut lah. Tak sah tutup aurat tu. Jadi biar sempurna lah. Jadi bila kita dah jaga yang wajib, lepas tu kita nak tingkatkan hebat sikit lagi. Lepas tu kita nak amal sunnah yang mana kita mampu, sila amalkan. Nak berniqab ke, bukan wajib, tapi nak lebih menjaga, boleh pakai niqab ke, pakai purdah ke. Tak nak pakai purdah pun tutup elok-elok, buat yang mana lebih menjaga, lebihlah elok. Itu je. Tapi kalau tak mampu, buat sekadar yang mampu dulu. Orang lelaki gitu juga. Tak boleh nak istiqamah pakai jubah, paling tidak semayang Jumaat pakailah jubah. Sekali-sekala pun jadi. Ataupun time raya ke, maknanya ada kat bahagian sunnah yang kita buat. Jangan langsung, tak ada langsung, seolah-olah macam tak ada Rasulullah dalam hati kita ni. Buat sedikit yang mana kita mampu. Tapi yang dia nak ikut sunnah sangat tu poligami tu. Yang tu ni kena, ni sunnah ni. Dia cakap dengan bini dia. Nampak? Bukan main, yang tu serius sangat. Campur aduk yang nampak hukum yang ada sekarang. Soalan ke apa ni? Campur aduk yang nampak hukum yang ada sekarang. Sunnah tadi tu kot, nampak campur aduk pada hukum yang ada sekarang. Yalah, memanglah campur aduk rojak. Campur aduk. Jadi gitulah. Nak senang macam ni lah. Nak betul-betul perfect Islam ni, payahlah. Bab kata Nabi, di akhir zaman kamu ikut Islam ni macam menggenggam bara api. Boleh tak kita genggam bara api? Ambil bara api tengah menyala merah tu, letak kat tangan, betul genggam? Boleh? Siapa sini boleh? Cuba bangun, nak tengok muka. Tak ada seorang pun boleh genggam bara api tu. Maknanya kalau letak bara, pegang lepas. Macam itulah ibarat Nabi kata Islam di akhir zaman, macam itulah. Kita nak betul-betul ikut Islam ni payah. Jadi kita ikutlah sekadar kita mampu dulu. Jangan sampai kita meninggalkan terus. Kita ikut, lepas tu kita cuba improve sikit. Macam sistem pendidikan. Zaman sebelum merdeka, tok-tok kita, moyang kita dulu, dia mengaji madrasah, mengaji pondok, kan? Mana ada lagi sekolah kebangsaan ni, tak wujud lagi waktu tu, pondok-pondok madrasah. Jadi adab-adabnya sudah ada dengan guru, terasing lelaki perempuan. Tapi tengok bila British tinggalkan kita, dicipta sekolah akademik ni, sekolah kebangsaan dan sebagainya. Tengok tempat duduk lelaki perempuan pun campur. Cikgu pula pun satu hal, cikgu dia siap cakap lagi, "Mat, jangan bising, Mat. Hang bising, cikgu letak kamu duduk sebelah Minah."
mak tu lagi kuat bisingnya. Lagi sonok dia kata, Minah tu awet aku dia kata. Duduk sebelah-sebelah laki perempuan. Fitrah manusia ni, laki dengan perempuan, Allah buat semula jadilah, lahir-lahir tu dia ada satu perasaan namanya malu. Lepas tu budak-budak kecil kan, macam anak buah saya perempuan, kita usik dia, kakak ada power dia mana ada Pak Lang ni, dia malu. Memang begitu. Budak-budak pun sudah diterak Allah masukkan dalam hati dia ada perasaan malu. Datang kita ni ikut barat untuk pecahkan malu. Di sekolah-sekolah, di universiti, kolej, kena buat projek, satu kumpulan tu campur lelaki perempuan. Kawan tu mula-mula malu, lama-lama hilanglah malu. Bila dah hilang malu, pegang tangan pun tak ada masalah, peluk-peluk badan pun tak ada masalah, tak rasa malu dah. Nampak? Ni yang berlaku. Cukup 9 bulan keluar anak seorang. Anak luar nikah. Lepas tu campak celah mana-mana longkang apa semua. Habislah ni. Berapa ramai jadi macam ni. Inilah makna kata barat dia memang tinggalkan kita, tapi dia tinggalkan bisa dia. Hari ni kita nak ikut Islam pun jadi susah. Padahal orang kita semua Islam, daripada agung, sultan, dan menteri semua kebanyakan Islam. Semua pemimpin Islam, rakyat pun majoriti Islam, tapi nak melaksanakan Islam tu jadi susah. Inilah sebenarnya satu bala yang Allah timpakan kepada kita. Supaya kita renung balik kan. Jadi kembalilah pada Islam dari serba-serbi aspek, dari sudut pendidikannya, pengajiannya, apa semua kena balik kepada Islam. Kita harap esok satu hari nanti sistem pendidikan kita ikut betul-betul cara Islam. Lepas tu saya suka dengan mufti wilayah yang baru ni. Mufti wilayah baru ni dia bekas mengaji pondok. Dia kata sepatutnya semua sekolah-sekolah kebangsaan, tak kira lah menengah atau rendah ataupun kolej-kolej universiti, semua kena ikut cara pengajian di pondok. Macam mana? Pengajiannya asing lelaki perempuan, beradab dengan guru dan sebagainya. Tengok hari ni kadang-kadang budak dengan guru pun tak ada adab. Tapi cuba tengok di pondok. Di pondok selagi mana guru tak bangun, anak murid tak bangun. Selagi mana guru tak duduk, anak murid tak duduk. Punya hormat nak langsung tidak memponggongkan atau membelakangkan tok guru. Sanggup semua berderet ke tepi bagi tok guru jalan kat tengah. Hormat adab dengan guru. Dengan adab itulah ilmu senang masuk. Hari ni tengok sekolah-sekolah, kadang-kadang tak ada adab. Cikgu tu angkat buku budak-budak, tak ada seorang pun nak tolong. Tak ada adab dengan guru. Ni pondok-pondok diajar sampai selipar guru pun disusun. Ambil selipar guru letak, sarungkan kat kaki guru. Bukan guru tu minta, tapi beradab dengan guru, punya tinggi nilai dia. Barulah tengok hasilnya, akhlaknya cantik, perangainya elok. Jadi inilah sebab tu betul lah kata mufti wilayah tu, sepatutnya semua agensi dan jabatan-jabatan termasuk Kementerian Pendidikan ke sebagainya kena rujuk semula macam mana kaedah-kaedah di pondok, sehingga boleh melahirkan insan-insan yang berakhlak yang baik. Kita tak nak dia pandai tapi sombong. Hari ni banyak keluar universiti hebat-hebat, PhD, master, degree, cerdik pandai semua, tapi mulut lancang. Cabar pula Islam, cabar ulama. Petikai hukum hakam agama, mulut kurang hajar. Dia pandai tapi hakikat dia bodoh dalam bab agama. Akhirnya tak ada adab. Ini masalah. Buat apa pandai tapi tidak ada adab? Lebih baik bodoh tapi beradab. Jadi moga-mogalah sedikit sebanyak apa yang kita kongsi dan sampaikan pada pagi ini memberi sedikit manfaat, kalau tak banyak pun. Moga-moga kita dapat sedikit kefahaman untuk kita amalkan dalam soal kehidupan kita. Dan insya-Allah kita bertemu lagi lah pada sesi kuliah yang seterusnya. Nanti dengan kitab ni lah, kita akan bawa kitab dan kita akan mengajilah dari kulit ke kulit. InsyaAllah target kita sampailah kita dapat khatam kitab ni. Moga-moga insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Dan macam biasa ada sedikit produk perniagaan ada di luar sana, bolehlah tengok-tengok, membeli sambil menderma. Jadi sekadar tu, saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang baik itu datang daripada Allah, dan segala kekurangan dan kesilapan itu silap saya sendiri. Dari segi adabnya, adapun hakikatnya kullu min indillah. Setiap sesuatu itu semuanya daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dakhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.